kursi tak penuh, berjalan-jalan. Kenapa berjalan-jalan? Sebab memang fitrah bagi manusia itu mesti berkehendak kepada perjalanan. Tak kiralah pergi balik kampung ke, pergi rumah cucu ke, pergi rumah anak ke, tetapi pada zaman Arab Jahiliyah dipertikaikan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul makan? Kenapa Rasul minum? Kenapa Rasul berjalan-jalan? Kan kesenang kalau malaikat tolong semua. Maksudnya apa? Tak payahlah nak makan, malaikat tak makan katanya. Tak payahlah minum, malaikat tak minum. Betul tu malaikat, tetapi Rasul ini seorang manusia. Kenapa tak suruh malaikat aja carikan makan? Kenapa tak suruh malaikat aja suapkan minum? Maka inilah persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang Arab Jahiliyah, yang mereka reka tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan, yang mana akhirnya dijawab oleh Al-Quran, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7, yang dikatakan sebagai sepatutnya malaikat diturunkan supaya bagi peringatan dan juga bagi amaran, bagi peringatan dan juga bagi amaran. Dan inilah yang sebenarnya malaikat buat. Malaikat ada yang datang basyira, bagi berita gembira, ada yang datang nazira, bagi peringatan. Basyira, contoh dulu kita dah sebut dalam kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan berita gembira selepas daripada Nabi Ibrahim menghantar isteri yang kedua yang bernama Hajar berhijrah daripada bumi Palestin tinggal di Mekah. Maka malaikat datang memberikan berita basyira, gembira. Malaikat yang sama juga pergi ke negeri Sodom, pergi berjumpa dengan Nabi Lut, memberikan nazira, peringatan. Apa peringatannya? Keluar daripada negeri Sodom pada malam ini juga, sebab bala Allah nak turunkan kepada orang-orang yang ingkar arahan Allah Subhanahu wa taala. Cerita basyirah ni dah cerita hari tu kan. Jangan buat-buat lupa. Jangan minta hutang lagi. Hutang dah habis dah ni. Ada lagi? Apa cerita hutangnya? Saidina Abu Bakar bercerai dengan isteri kita. Sebelum habis kita bayar hutang, insya-Allah. Nak berjalan sikit lagi ni, garang. Apa-apa jadi di pertengahan jalan, tuan-tuan puan-puan, ada hutang pula lagi kan. Tuan-tuan, cerita basyirah. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar atas permintaan daripada isteri yang pertama yang bernama Sarah. Sebab Sarah faham suaminya Nabi Ibrahim nakkan seorang anak. Sarah dalam keadaan yang sudah tua ketika itu merasakan bahawa dirinya tidak mampu memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim. Malah Sarah lah yang mencarikan bakal isteri daripada orang yang hebat, orang yang keturunannya daripada keturunan raja. Sebelum daripada ini kita dah cerita dalam pelajaran sebelum daripada ini. Maka bernikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Selepas daripada lahirkan anak yang bernama Ismail, yang akhirnya diangkat sebagai Rasul. Selepas daripada berhijrah daripada bumi Palestin menuju ke Makkah ataupun Bakkah. Dalam Al-Quran disebut Makkah itu dengan perkataan Bakkah, satu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila patah balik, Nabi Ibrahim pergi semula menuju ke rumah isteri yang pertama. Maka pada beberapa hari, beberapa bulan selepas daripada itu, datanglah malaikat. Malaikat yang datang membawa basyirah, berita gembira.
dalam keadaan ketika tetamu ni datang, Nabi Ibrahim tak tahu pun itu malaikat, tak tahu. Sebab malaikat datang dengan menyerupai seorang lelaki. Jadi datanglah malaikat menyerupai dengan bagaimana perilaku seorang lelaki. Dan ketika itu Nabi Ibrahim sedang berpuasa, puasa sunat. Bila Nabi Ibrahim ni didatangi tetamu, maka adat bagi seorang Nabi ini ialah menjamu tetamunya. Kekal hukum tu sampai sekarang. Tetamu datang rumah kita, maka kita jamulah apa-apa yang kita mampu. Nabi Ibrahim ketika itu dikhabarkan menyembelih seekor kambing. Hebat Nabi Ibrahim layan tetamu. Kalau saya datang rumah apa-apa sekalian, agak-agak sembelih kambing ke tidak, agak-agak. Ustaz bukan malaikat katanya. Tak apa, perempuan ni kopok lekor pun tak apa dah, alhamdulillah. Ayuh kosong pun tak apa, tak ada pun tak apa, sembang di luar pun tak apa. Tuan-tuan, maksudnya apa? Hebat Nabi Ibrahim. Hukum layan tetamu, jamu tetamu tu kekal sampai sekarang. Satu. Yang kedua, perempuan, Nabi Ibrahim sedang berpuasa sunat. Bila dia jamu makan, tetamu tak makan. Bila tetamu tak makan, Nabi Ibrahim ingat sebab dia tak makan sekali. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berbuka puasa dengan niat untuk melayan tetamunya agar tetamunya turut menjamah makanan. Cuma berbuka puasa itu ialah puasa sunat. Jadi kalau ada orang datanglah bulan depan rumah kita, tengah hari rembang, kita jamu makan, dia tak makan, jangan pula kita pun, oi Ustaz Faisal kata boleh buka puasa sebab nak raih tetamu, kita pun makan bulan depan. Bulan depan bulan Ramadan, jadi Nabi Ibrahim puasanya sunat ketika itu, maka Nabi Ibrahim berbuka puasa. Nabi Ibrahim pun jamah makan sambil mempersilakan tetamunya makan. Tetapi bila Nabi Ibrahim jamu makan, tetamu pun tetap tak makan. Maka barulah Nabi Ibrahim perasan ini bukan seorang lelaki, dan rupa-rupanya itulah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim, membawa basyira, berita gembira. Apa berita gembiranya, tuan-tuan puan-puan? Berita gembiranya ialah menyatakan bahawa Sarah, isterinya yang pertama itu hamilun. Hamil, sedang mengandung. Kita belajar hari itu sebut Sarah ini tidak mampu hamil, tidak mampu memberikan zuriat sebab Sarah ini umurnya sudah tua. Dalam kitab-kitab sirah menyatakan bahawa umur Sarah ketika itu tis'ina umrha. Umur Sarah tis'in, 90 tahun. Perempuan logik akal, 90 tahun, jangan kata nak hamil, nak mari masjid pun tak larat lah. Kita ni tak ada 90 ni rasa. Ustazah berapa Ustazah? 70 lebih ada ke baru 60? Nampak macam muda hari ni. 70 saya rasa banyak. 70 kada lebih daripada Ustazah. Sebab saya nampak Ustazah je lah yang mungkin veteran sikit pun. Ada lagi? Ada. Bonda, mana bonda? Tak datang dia hari ni. 70 lebih, perempuan. Katalah 75. Perempuan, kalau ikut basyirah, berita gembira yang dibawa oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim, menyatakan bahawa Sarah sedang mengandung. Sarah ketika itu sedang berada di dapur, terdengar perbualan suaminya dengan tetamu ni tadi. Sarah tak kenal pun siapa tetamu ini. Nabi Ibrahim perasan ini bukan lelaki, ini bukan manusia, ini malaikat. Datang maklumkan apa? Isterinya Sarah tadi yang umur 90 tahun sedang mengandung. Maka bila Sarah terdengar perbualan suaminya, dalam kitab sirah menyatakan bahawa dhahakat Sarah, telah tergelak Sarah. Sarah tergelak.
Kenapa dia tergelak? Sebab dia tahu bahawa umurnya tis'ina umri.